Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Abdullah. Saya berasal dari Kelantan, Pasir Mas. Saya merupakan pelajar diploma dari Kolej Pengajian Islam Johor. Nombor matrik KIDL 2311040011. InsyaAllah pada kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan tajuk pornografi. Pengenalan pornografi. Pornografi berasal dari kata porn, bermaksud pelacuran, dan grafin pula yang bermaksud tulisan. Istilah perkataan pornografi ini membawa makna kepada penulisan tentang pelacuran. Pornografi bermaksud bahan bertulis atau bahan berbentuk media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan aksi seksual, kecabulan atau bahan-bahan ketagihan untuk membangkitkan nafsu syahwat seseorang. Pornografi juga boleh dikaitkan dengan terbitan seksual yang menggambarkan bentuk tubuh manusia atau kelakuan seksual manusia secara terbuka dengan menggunakan bahan-bahan media seperti video, VCD, DVD, game komputer dan sebagainya yang dapat diakses melalui internet. Faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan pornografi di kalangan kanak-kanak dan remaja. Yang pertama adalah dengan adanya perkembangan teknologi pada masa kini, seperti komputer, telefon pintar, televisyen dan internet. Ini merupakan teknologi pada masa kini yang diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti tempat untuk mencari informasi, hiburan, pendidikan, perniagaan, komunikasi dan sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan internet secara tidak terkawal, menyebabkan kanak-kanak dan remaja tercenderung dengan bahan-bahan pornografi. Yang ketiga adalah tiada pemantauan yang dilakukan oleh ibu bapa kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan kerja dan tiada masa untuk bersama dengan anak-anak. Seterusnya ada 5 tahap ketagihan pornografi di kalangan kanak-kanak dan remaja, iaitu pada tahap yang pertama adalah pendedahan. Pendedahan ini sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Bermula detik inilah mereka mempunyai sifat ingin tahu dan tidak berpuas hati. Maka mereka akan masuk pada tahap yang kedua, iaitu tahap ketagihan, yang mana kanak-kanak dan remaja ini sering melihat pornografi dan sukar untuk mereka meninggalkannya. Seterusnya adalah tahap yang ketiga, iaitu tahap peningkatan ketagihan pornografi di kalangan kanak-kanak dan remaja, yang mana mereka mempunyai desakan yang kuat untuk melihat bahan-bahan pornografi yang lebih banyak lagi. Seterusnya adalah tahap yang keempat, iaitu tahap penyahpekaan, yang mana kanak-kanak dan remaja akan bertindak untuk mencari yang lebih merangsangkan lagi setelah mereka rasa bosan dan tepu pada imej yang sama. Pada awalnya mereka hanya melihat bahan-bahan pornografi berbentuk imej, kemudian setelah rasa bosan, mereka mula mencari bahan pornografi berbentuk video. Kemudian pada tahap yang terakhir, iaitu tahap yang kelima, adalah aksi luar. Ini adalah tahap yang paling kita takuti dan paling berbahaya, yang mana seseorang itu akan bertindak melakukan aksi-aksi seperti apa yang dilihatnya pada video itu secara nyata. Maka inilah titik permulaan berlakunya kes-kes jenayah seksual di negara ini, seperti berlakunya kes rogol, cabul dan melahirkan anak di luar nikah.
Antara kesan-kesan ketagihan pornografi boleh mengakibatkan kerutuhan akhlak dan budaya di kalangan kanak-kanak dan remaja, seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan serta bertingkah laku yang tidak sopan dan tidak senonoh. Begitu juga ketagihan pornografi boleh mengakibatkan seseorang itu jauh dari rahmat Allah dan hilang keberkatan dalam hidup. Kerana maksiat itu mengundang bencana dan kesengsaraan kepada diri sendiri dan orang-orang di sekeliling. Yang jelas, maksiat itu akan membuatkan hati seseorang menjadi risau, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Bahkan di akhirat juga Allah akan menimpakan murkanya. Selain itu, kesan-kesan ketagihan pornografi boleh mengakibatkan berlakunya kes-kes jenayah seksual seperti kes rogol, cabul dan melahirkan anak di luar nikah. Bagaimanakah cara untuk mengatasi kegiatan pornografi di kalangan kanak-kanak dan remaja? Yang pertama adalah memberi didikan agama supaya mereka jauh dari perbuatan yang haram dan tidak bermoral. Dengan didikan agama dapat mengajarkan mereka nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka terdorong menjadi manusia yang berguna, berakhlak mulia, berbudi luhur serta mengukuhkan iman supaya mampu mengawal nafsu syahwat mereka. Yang kedua ialah memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kerana mereka juga memerlukan kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa bersikap tidak peduli terhadap anak-anak, maka mereka akan merasa kecewa sehingga mereka akan bertingkah laku tidak sopan dan suka memberontak. Yang ketiga adalah ibu bapa sentiasa pantau setiap kali mereka menggunakan gadget. Ibu bapa sentiasa ambil tahu kandungan internet yang telah dilayari oleh mereka. Di samping itu juga, tetapkan tempoh masa kepada anak-anak dalam penggunaan gadget. Jadi, secara kesimpulannya, ketagihan tontonan pornografi sangat berkait rapat dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Dan ia boleh menyebabkan setiap orang mampu untuk memperoleh bahan-bahan pornografi dengan mudah dan cepat. Tontonan pornografi tidak memberi apa-apa manfaat dan kebaikan kepada seseorang. Malah, ianya memberi kesan yang buruk kepada fizikal atau tingkah laku seseorang. Sekiranya seseorang itu menjadikan agama Islam sebagai pegangan utama dalam hidup, ianya mampu mengubah seseorang itu ke arah kehidupan yang lebih baik serta dapat mencegah kemungkaran. Jadi, setakat ini sahaja penjelasan pembentangan saya berkenaan dengan tajuk pornografi. Sekian, terima kasih.